Jelas tak? Jelas. Okey. Tak berbalung. Tafadhal. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada Tuan Khalid, Tuan Imam Khalid bin Yahya, sahabat saya. Boleh? Dengar tak? Tes. Boleh, teruskan. Terus, Ustaz. Clear. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wala tu'assir wa tammim bil khair. Yang saya muliakan sahabat saya pada malam ini, Tuan Imam Khalid bin Yahya dan sekalian para peserta ataupun para penonton yang sudah mengikut daripada awal cerita tentang persiapan kefahaman kita menghadapi situasi-situasi di akhir zaman ini, dan dia merupakan satu perkara yang kita tidak boleh leka dan kita tidak boleh terlepas pandang, tak boleh tak ambil tahu. Dia adalah perkara-perkara yang dituntut dan dia merupakan rukun agama yang keempat, iaitu mengetahui mengenai ilmu-ilmu berkaitan dengan hari kiamat, alamat-alamat kiamat, ataupun ilmu-ilmu yang membawa kita bersiap sedia untuk menghadapi fitan-fitan yang kita akan hadapi bersama, insya-Allah. Dan kita sedang berada di zaman ini yang mana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya fitnah Dajjal ni diceritakan oleh Nabi-Nabi dahulu. Sejak Nabi-Nabi dahulu juga bercerita. Mereka cerita akan datang satu zaman nanti akan bertemu dengan satu fitnah yang sangat besar, ujian yang sangat besar untuk umat manusia. Bukan umat Islam saja, umat manusia, seluruh dunia akan menghadapi satu cabaran, iaitu Dajjal. Maka disebutlah antara Nabi dan Nabi sehinggalah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW mengatakan, sekiranya aku berada di zaman itu, akulah yang akan menjaga kamu, akulah yang akan melindungi kamu, akulah yang akan menyelamatkan kamu daripada fitnah Al-Masih Dajjal. Jadi mungkin tuan-tuan dan puan-puan sudah mendengar secara kupasan yang mendalam daripada Tuan Imam kita ataupun Tuan Khalid kan, yang saya lihat saban minggu banyak berita-berita yang sensasi yang beliau kemukakan kepada kita dengan geopolitik yang terkini dan apa yang sedang berlaku di dunia ini. Ia sedikit sebanyak memberi kepada kita kefahaman dan juga persediaan. Maka pada malam ini insya-Allah masa kita tak lama. Jadi saya ingin menceritakan tentang kelebihan ataupun tentang apa yang dikatakan dengan persiapan kita menghadapi akhir zaman dengan kita memperbanyakkan selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita nak membincangkan mengenai selawat, maka selawat ni dia ada banyak selawat. Ada bermacam-macam selawat. Ada selawat yang athar, yang datang daripada Nabi SAW yang diajarkan oleh baginda kepada para sahabat. Selawat yang kita baca dalam tahiyat akhir, selawat Ibrahimiyah, ataupun selawat yang ringkas, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka selawat ini tujuannya adalah untuk kita berdoa kepada Allah agar diturunkan
agar diberi keselamatan, kesejahteraan kepada baginda Nabi SAW. Maka insyaAllah dengan masa yang ada ini, saya nak cuba kaitkan salawat ini dengan persiapan kita menghadapi fitnah. Dan juga saya akan kaitkan salawat ini juga dengan peristiwa Ashabul Kahfi. Kan? Bagaimana Ashabul Kahfi ini diselamatkan oleh Allah. Dia ada kaitan dengan salawat. Dan insyaAllah. Jadi kalau kita nak bercerita tentang salawat, kelebihan salawat, fadilat salawat, memang bermacam-macam. Walaupun antara salawat yang disarankan di zaman ini adalah salawat Jibril. Sebenarnya salawat Jibril ni dia tidak ada satu khusus. Okey, kalau kamu salawat ni begini fadilatnya. Kamu salawat ni begini fadilatnya. Kita kena faham bila mana para ulama menceritakan fadilah-fadilah yang tertentu itu adalah dasar pengalaman, dasar pengamalan dan pengamatan mereka, pengalaman mereka sepanjang beramal. Ataupun kadang-kadang Allah memberi ilham ketika mana datang santri mengadukan sesuatu permasalahan, maka diberi ilham kepada guru tersebut, kamu amalkan salawat Jibril, insya-Allah rezeki kamu dipermudahkan. Maka dengan dia memperamalkan salawat itu, ternyata terbukti salawat itu menyelesaikan masalah kewangannya, masalah rezekinya dan sebagainya. Sebab itu para ulama menyebut salawat ini, walaupun kita tak nyatakan, kita tak tahu fadilat dia secara khusus, kan? Kita tak mentionkan aku niat untuk apa. Tetapi insya-Allah tanpa perlu kita niatkan, tanpa perlu kita khususkan, kita bersalawat untuk apa, ia akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih mengetahui apakah yang menjadi keperluan kita. Maka secara umumnya, malam ni kita akan bercerita tentang salawat. Dan juga mungkin sedikit sejarah mengenai salawat Jibril yang digalakkan bahkan para ulama di Indonesia, di mana juga menggalakkan para muridnya untuk mengamalkan salawat Jibril, kerana kita perlukan kuantiti yang banyak. Kan? Kerana kita perlukan kuantiti yang banyak, kerana kita memerlukan balasan Tuhan terhadap kita yang banyak untuk kita terselamat daripada fitnah di akhir zaman ini. Maka ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Kalau kita memahami bahasa Arab, dia memberi maksud sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa. Dia di situ ada makna senantiasa. Senantiasa ni maksudnya sentiasa. Sentiasa tu 24 jam, non-stop. Allah dan para malaikat kan berselawat kepada Nabi SAW. Berselawat tu maksudnya apa? Menurunkan rahmat kepada baginda Nabi SAW. Hingga para ulama, Syekh Abdul Karim Jili dalam kitabnya mengatakan, maksud daripada kefahaman ayat ini mengatakan, kalaulah Allah menghentikan seketika menurunkan rahmat kepada Nabi Muhammad SAW di alam ini, maka kita tidak akan melihat yang dikatakan rahmat di alam ini. Alam ini tidak akan dapat tumbuh dengan baik. Alam ini tidak akan berjalan dengan baik. Maknanya, kita mungkin tidak akan dapat cahaya matahari. Kita mungkin tidak akan dapat cahaya bulan. Kita mungkin tidak akan dapat air, makan, minum, kenderaan. Segala yang kita capai ketika ini, pada saat ini, apa yang sedang kita rasa, yang kita kecapi, semua ini adalah keberkatan, limpahan rahmat Allah kepada baginda Nabi SAW. Maka lantaran itu tidak wajar dan tidak patut kalau kita meninggalkan selawat kepada Nabi, sedangkan segala nikmat yang kita dapat, ukhrawi ataupun duniawi, itu sebaliknya itu adalah Nabi. Sebalik itu adalah Nabi. Sebab tu, kenapa kamu kena sanjung Nabi? Kenapa kamu kena
berselawat kepada Nabi yang banyak. Kerana kamu kena faham, dunia ini dia akan aman dan makmur bila mana banyaknya rahmat. Kalau kita mengingat sejarah ketika mana awal penciptaan Nabi Allah Adam bersama anaknya, kan, Qabil dan Habil, ketika mana berlaku perbunuhan antara anak Nabi Allah Adam alaihi salam, ketika itu, kan, binatang-binatang mula lari ke hutan untuk menyelamatkan diri. Pohon-pohon mula mengeluarkan duri untuk menyelamatkan. Binatang-binatang ada sengat, ada bisa. Semua tujuannya, dia kata dunia sudah tidak aman lagi. Sudah sesama adik-beradik sudah berbunuh. Rahmat sudah tertarik kerana sikap tidak bertolak ansur ketika itu. Dan akhirnya dia membunuh adiknya. Akhirnya berlakulah seperti mana yang kita lihat hari ini. Dunia berlaku dengan berbagai-bagai hal. Maknanya rahmat Allah tu mula hilang pada saat itu. Maka lantaran itu kita nak dikatakan bahawasanya kita ini perlu sentiasa berselawat kepada Nabi. Apa nikmat? Nikmat pernafasan, nikmat ilmu, nikmat makanan, nikmat minuman, nikmat anak, nikmat isteri, nikmat alam ini. Apa saja nikmat ni sebenarnya di sebaliknya itu adanya rahmat yang Allah turunkan kepada baginda. Sebab tu dikatakan senantiasa. Kalaulah rahmat ini ditarik oleh Allah, kan, maka akan berlakulah huru-hara di dunia ini. Akan berlakulah pincang di dunia ini. Sebab tu saya tadi tertarik dengan Kiai Bahar. Dia menceritakan pada lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang mana Allah mengajarkan kepada umat cara selawat. Kan? Ya ayyuhal innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Lepas tu ayat tu sambungnya, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kan? Sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah mengajar dan mengajak hamba-Nya untuk berselawat. Maka dalam ayat selawat itu yang kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di situ ada satu kefahaman yang kita kena faham, bahawasanya setinggi mana kita memuji kepada baginda Nabi SAW, kita tidak akan menjadikan baginda itu Tuhan sebagaimana orang-orang Yahudi, yang mana mereka menjadikan orang-orang Nasara, orang-orang Kristian, yang mana mereka menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Kan? Sebab apa? Sebab di situ kita kata ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, limpahkanlah. Di situ kita kata ya Allah. Kita sebut nama Allah dulu. Jadi salawat itu wajib ada nama Allah. Allahumma ke? Allahumma salli ke? Allahumma wa sallallah ke? Mesti ada, sama ada Allahumma salli ke? Wa sallallah ke? Wa sallillah ke? Yang penting ada kalimah Allah di situ. Di situ dipanggil kita memohon kepada Allah agar melimpahkan rahmat kepada baginda. Jadi di situ kita minta kepada Allah, ya Allah, kau turunkanlah limpah kepada baginda. Maka di situ ada elemen ketuhanan. Ada elemen Allah. Maka orang yang berselawat kepada Nabi, dia perlu connection dengan Allah. Memohon kepada Allah untuk menurunkan rahmat kepada Nabi. Maka tidak ada dalam sejarah yang kita dengar setakat ini orang mendewa-dewakan Nabi ataupun menjadikan Nabi sembahan Tuhan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasara terhadap Nabi Isa alaihissalam, Al-Masih Isa. Kan? Sebab itu tidak ada masalah apa. Kamu nak puji sepuji-pujinya, kan? Dia tidak akan membawa kamu menyembah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah sendiri yang memulakan selawat kepadanya. Dan kalau kita nak bercerita tentang kelebihan salawat ni sangat banyak. Kan? Sangat banyak. Saya akan ambil beberapa hadis
Sebab masa tak banyak. Walaupun setengah jam tu rasa macam panjang. Tapi bila bercakap, sekejap je. Okey. Hadis banyak. Kan ada kitab-kitab yang bercerita tentang hadis. Sebab tu para ulama menyebut antara kitab yang paling banyak dikarang adalah kitab cerita tentang Nabi. Kan? Sama ada sejarah ke, sama ada tentang salawat ke, banyak dikarang oleh para ulama. Kan? Kerana dia ambil satu kelebihan tau. Ada hadis Nabi menyebut, sesungguhnya Allah akan beristighfar kepada mereka yang mana menulis salawat di dalam kitab-kitab mereka. Selagi mana orang membaca salawat di dalam kitab-kitab yang mereka tulis, maka selagi itu orang itu akan diampunkan oleh Allah. Maknanya selama mana tulisan salawat itu termetera di dalam kitab-kitab, kertas-kertas yang kita tulis, maka selagi itu para malaikat akan memohon istighfar kepada kita. Dan antara kelebihan faedah berselawat ni banyak. Kan? Jadi yang pertama adalah untuk mendekatkan diri kita dengan Nabi SAW di hari kiamat. Kerana kita kena faham situasi hari kiamat sama juga digambarkan seperti situasi di sini. Bila sebut hari kiamat, huru hara. Bila sebut akhir zaman, huru hara. Huru hara. Jadi sama situasi, huru hara. Ketika mana berada dalam huru hara, kita perlu kepada seseorang yang akan membantu, yang akan menjamin kita menyelamatkan daripada huru hara ini. Maka kita perlu penjamin. Maka Nabi SAW bersabda daripada hadis Ibnu Abbas mengatakan, Inna awlan nasi bi yawmal qiyamah aktharuhum alayya salatan. Orang yang paling utama di sisiku di akhirat nanti, yang dekat denganku di akhirat nanti, adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Maknanya, bila mana kita berselawat dengan Nabi, kita akan dekat dengan Nabi. Nabi akan perhatikan kita. Nabi akan menjadi penyelamatkan kita. Satu kisah. Tentang satu orang pemuda. Kisahnya Sayyidatina Aisyah berkata, Ya Rasulullah, ketika mana berlaku di hari kiamat, manusia berada dalam huru hara ketakutan. Itu gambaran seperti sekarang lah. Kan? Kita punya Tuan Imam cerita ketakutan China, Amerika semua. Kan? Laut China Selatan, gitu gini. Kan? Macam-macam kontroversi ataupun segala perancangan musuh nak memerangi umat manusia ini. Manusia berada dalam ketakutan. Sama juga di akhirat. Dalam ketakutan. Tak tahu ke mana. Kan? Manusia ketakutan. Pandemik. Ketakutan. Maka ketika itu bagaimana ya Rasulullah? Kamu berada di mana ya Rasulullah? Sayyidah Aisyah bertanya. Kamu berada di mana? Kami nak duduk denganmu. Kami nak dekat dengan kamu ya Rasulullah. Agar kamu boleh membantu kami. Maka Nabi bersabda, aku akan berada dengan kamu pada tiga tempat. Yang pertama ketika mana berada pada mizan, timbangan. Yang kedua, Nabi akan berada pada Al-Kausar, telaga. Yang ketiga, Nabi akan berada pada titian sirat. Nabi akan menanti. Nabi akan berdoa kepada umat. Ya Rabbi Salim, Ya Rabbi Salim. Nabi ini, Allahu Akbar. Bila orang tanya kepada Habib Umar, nanti ingat kita sambung cerita, takut terlepas cerita. Ada orang tanya kepada Habib Umar, wahai Habib, kenapa kita kena selawat sampai kena menangis? Sampai begitu more nak kena selawat. Kan? Ada orang selawat sampai 10,000, 12,000, 30,000 selawat. Pun rasa tak cukup. Tak cukup nak membalas jasa Nabi. Maka Habib Umar menjawab, Nabi itu sudah menangis lebih awal kepada umatnya sebelum umatnya menangis kepadanya, kerananya. Kerana Nabi itu mempunyai satu sifat, satu sikap, akan sentiasa ingin umatnya terselamat daripada azab Allah.
daripada kemurkaan Allah. Maka hingga Nabi tidak akan masuk ke dalam syurga selagi mana dia tidak menyelamatkan umat-umatnya agar semua dimasukkan ke dalam syurga. Maka tersebutlah kisah satu orang pemuda. Ini cerita di hari akhirat. Dia ditimbang oleh para malaikat. Dia ditimbang oleh malaikat. Amalannya. Setelah timbang, didapati amalan buruknya berat. Amalan buruknya lebih berat, amalan baiknya ringan. Maka malaikat azab pun kata, okey, sekarang kamu ni sabit hukuman, kamu masuk dalam neraka. Sebab amalan jahat kamu lebih banyak. Amalan baik kamu sikit saja. Ketika itu Rasulullah berada di hadapan. Di mizan itu Rasulullah ada. Maka Rasulullah kata, ya malaikah, call dulu. Nanti dulu. Kan? Boleh tak kamu tahan sekejap? Kan? Aku nak bantu ni. Umat aku ni. Maka malaikat mengatakan, tidak. Aku hanya ikut taat cakap Tuhanku saja. Maka Nabi pun menyembah kepada Tuhan, mohon izin. Maka Tuhan pun berkata kepada malaikat, ya malaikah, ata' Muhammadan. Taatlah Muhammad. Dengar apa Muhammad nak. Kamu ikut saja. Muhammad nak buat apa, kamu ikut saja. Maka, okey, malaikat kata, okey, apa yang Tuhan mahu lakukan. Maka akhirnya Nabi pun mengeluarkan satu benda daripada poketnya dan meletakkan di atas mizan, timbangan tersebut. Setelah diletakkan, amalan baik pemuda tadi mula bertambah dan memberati daripada amalan yang buruk. Maka setelah demikian, maka malaikat kata, sekarang kamu sudah, amalan baik kamu sudah berganda, kamu layak masuk ke dalam syurga. Maka pemuda bertanya kepada Rasulullah. Ketika itu dia tak kenal siapa Rasulullah tu, dia tak kenal. Dia kata, siapakah Tuan? Kamu tak kenal aku. Aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh. Jadi apa yang Tuan letakkan di atas dacing tadi? Dia kata, aku letakkan di atas dacing itu adalah satu selawat yang kamu pernah ungkapkan di dunia dahulu. Satu sahaja selawat diletakkan di atas dacing telah menyelamatkan manusia tadi, pemuda tadi daripada azab Allah, daripada neraka Allah. Bagaimana kalau kita bersalawat sebanyak-banyak salawat, insya-Allah Allah akan menyelamatkan kita daripada fitnah Dajjal, daripada huru-hara dunia ini, dan juga Allah juga akan menyelamatkan kita daripada huru-hara hari kiamat. Dah dekat setengah jam. Aduh. Baik. Kita ringkaskanlah. Nanti bagi tahu pukul apa. Sebab cerita Nabi ni panjang rupanya. Cerita Nabi ni panjang. Kan? Lagi kita baca cerita Nabi lagi, Masya Allah. Ajib kita dengan Nabi SAW. Sebab itu, para guru memberi saranan kepada kita. Ini noktah yang penting lah, yang saya akan kaitkan dengan cerita Ashabul Kahfi. Yang mana Nabi kata, kalau kamu baca surah Al-Kahfi, insya-Allah kamu akan terselamat daripada fitnah. Kan? Mungkin maksud saya, orang yang baca dan memahami. Mungkin satu hari nanti, kita minta Tuan Imam panggil para ulama boleh kupas tentang intipati daripada surah Al-Kahfi. Apa pedoman yang ada pada surah Al-Kahfi yang Nabi kata kalau kamu baca, kamu akan terselamat dari fitnah Dajjal. Maka baca yang sebenar adalah baca yang ada tadabbur, yang memahami clue-clue, yang memahami kaedah-kaedah, yang ditunjukkan oleh Allah, yang dia menjadi pengajaran sepanjang zaman. Baik. Bila kita bersalawat kepada Nabi, apa kelebihan yang paling besar? Kelebihan yang paling besar adalah Allah bersalawat kepada kita. Itu kelebihan yang paling besar. Jadi, kenapa kita bersalawat sebanyak-banyak? Kerana kita memerlukan rahmat. Bila kita sebut dengan pandemik, kita sebut dengan huru-hara, kita sebut dengan kekacauan,
kita sebut dengan perancangan musuh, wa makaru wa makarallah, mereka merancang. Kita dengarlah beberapa, mungkin kita dah dengar kajian-kajian sebelum ini, bagaimana mereka merancang nak memusnahkan umat manusia, nak mensedikitkan umat manusia. Mereka nak jadi raja, kan? Mereka sanggup buat apa saja asalkan mereka berkuasa. Kan? Mereka merancang, tetapi fahamlah dan yakinlah sabda Nabi SAW yang bahawasanya akan muncul di akhir zaman Islam kembali bertapak. Kan? Musuh akan kembali tunduk di bawah jajahan Islam. Itu yakin. Bila mana janji Nabi begitu, janji Tuhan begitu, maka mesti ada satu usaha yang sedang dilakukan untuk mencapai kepada perkara tersebut. Dia tak boleh tiba-tiba jadi. Mesti ada satu perkara yang sedang berlaku agar mewujudkan satu keadaan yang bagaimana orang Islam itu kembali menarajui kepimpinan dunia. Yang sudah beberapa tahun dunia ini dipenuhi dengan kezaliman, dipenuhi dengan kegelapan, maka sudah sampai masanya dunia ini perlu disinari dengan cahaya, disinari dengan rahmat. Kan? Maknanya dunia ini perlukan rahmat. Ya, kisah seperti mana pemuda Ashabul Kahfi ini dia ada kaitan juga dengan zaman sekarang. Ketika mana berlaku satu majlis kerajaan lah, majlis pesta di tempat mereka, raja pun panggil semua rakyat pergi untuk menghadiri majlis tersebut. Maka tiba-tiba ada pemuda-pemuda ni, mereka ni tak pernah berpakat, mereka tak pernah berkawan. Ketika itu Nabi tidak ada. Tapi datang kesedaran. Ini dipanggil kesedaran spiritual. Kesedaran rohani. Kesedaran ketuhanan. Allah campakkan dalam hati mereka, mengatakan, apa yang raja suruh kita sembah berhala ni, sembah dewa-dewa ni bukan benda betul. Kerana mereka ini adalah setelah zaman Nabi Isa. Sepatutnya kita kena menyembah Tuhan yang Esa. Kenapa kita nak sembah banyak sangat patung ni? Maka pemuda tadi, dia bangsawan, dia anak-anak raja. Dia rasa tak selesa, dia pun keluar daripada majlis, duduk di satu tempat. Satu pohon jauh daripada majlis. Tak lama datang lagi pemuda yang lain. Duduk di situ. Akhirnya beberapa orang pemuda keluar dan mereka tak pernah kenal. Jadi tiba-tiba satu orang bertanya, kenapa kamu duduk di sini? Bukan di sana ada majlis ke? Dia kata, aku merasakan majlis yang sedang berlangsung ni tak betul. Kan? Mana betul kita menyembah berhala dewa-dewa ni? Tuhan kita mana boleh banyak, Tuhan kita hanya satu. Maka di sini Allah mencampakkan kesedaran ketuhanan kepada jiwa-jiwa pemuda. Dan dipendekkan cerita, akhirnya kan pemuda tadi itu dipanggil oleh raja, dan raja bagi amaran, raja bagi peluang untuk mereka kembali kepada agama mereka, tetapi mereka nekat tidak akan mahu ikut raja. Akhirnya Allah memberi ilham kepada mereka. Di mana Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim, "Idh awal fityatu idal kahfi." Ketika mana pemuda-pemuda itu pergi kepada gua, faqalu rabbana. Ni dia doa. Dia kata, Rabbana atina, ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami min ladunka, daripada engkau rahmah. Rahmat, kami perlukan rahmat. Sebab kami berada dalam fitnah, kami hanya 7 orang. Raja memburu kami, rakyat memburu kami. Kami pasti akan dibunuh. Kami pasti akan dihancurkan. Tetapi mereka, dalam jiwa mereka sudah ada kesedaran ketuhanan. Kesedaran ketuhanan itu sudah ada. Dia terus berdoa. Sedangkan Nabi tidak ada zaman itu. Tapi jiwa ketuhanan ada. Dia kata, ya Allah, kurniakan kepada aku rahmat. Wahayyi lana min amrina rasyada. Sediakanlah kepada kami petunjuk. Ini petunjuk.
Di sini kita perlukan rahmat, kita perlukan petunjuk. Apa yang patut kami lakukan? Dan maka Allah Subhanahu wa taala pun menidurkan mereka di dalam gua selama 309 tahun. Maka dalam ayat yang lain, bila mana mereka meminta rahmat, ayat yang lain, di bawahnya ayat yang lain, ketika mana raja panggil tadi, maka Allah berfirman, Allah kata, wa idh i'tadaltumuhum wa ma ya'buduna min dunillah fa'wu idal kahfi. Ini Allah bagi ilham nak selamatkan diri. Kamu tinggalkan, kamu jangan sama sekali mengikut dakwaan mereka. Tinggalkan. Dan apa yang mereka sembah selain Allah, kamu tinggalkan. Fa'wu idal kahfi. Kamu pergi ke gua. Sembunyikan diri. Maknanya kamu kena cari tempat yang lebih selamat agar kamu tidak tergoda dengan kekufuran tadi. Yanshur lakum rabbukum mir rahmati. Di sini Allah datangkan perkataan rahmat. Tuhan akan menebarkan kepada kamu rahmatnya. Wa yuhayyi lakum, dan Tuhan akan menyediakan kepada kamu keperluan kamu. Apa yang saya nak kaitkan? Dalam ayat ini mengatakan, mereka meminta rahmat, Allah kata, aku memberi rahmat, maka dengan rahmat aku itulah kamu akan terselamat daripada fitnah ini. Maka di zaman ini kita perlukan rahmat. Perlukan rahmat. Rahmat yang datang tu daripada siapa? Rahmat yang paling besar itu adalah baginda. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau ya Muhammad, melainkan engkau itu sebagai rahmat. Diri engkau tu, jasad engkau tu rahmat. Syariat engkau tu rahmat. Cinta engkau tu rahmat. Ikutan engkau rahmat. Apa orang buat kerana engkau, semua rahmat. Apa saja yang berkaitan dengan Nabi, semua rahmat. Pakai baju, ikut Nabi, rahmat. Makan cara Nabi, rahmat. Berfikir cara Nabi, rahmat. Berakhlak cara Nabi, rahmat. Kan? Apa saja kelakuan Nabi, perbuatan Nabi, semua tu akan membawa rahmat. Bukan hanya berselawat saja. Mendatangkan rahmat, apa saja. Kan? Kamu menulis di Facebook, mengikut cara Nabi. Tak mengaibkan orang, tak menghentam orang sesuka hati. Jaga maruah orang. Maka itu juga akan membawa rahmat. Sesama keluarga, sesama kawan-kawan, sesama masyarakat. Orang yang susah kamu bantu, itu akhlak Nabi. Kan? Kamu tunjukkan akhlak Nabi. Di situlah rahmat. Rahmat. Jadi mereka cuba menarik rahmat ini. Kerana bila mana rahmat hilang, datanglah kemurkaan Tuhan. Bila mana wujudnya rahmat, wujudlah kasih Tuhan. Musuh ni tahu. Mereka akan menang bila mana rahmat Tuhan ni ditarik. Dan dia tahu bila manakah rahmat itu akan tertarik, bila mana manusia mula berkelahi. Bila mana manusia mula tidak cinta Nabi. Maka datanglah da'iyah mengatakan maulid bid'ah, selawat begini, selawat tafrijiyah bid'ah, sesat dan sebagainya. Kan, asalkan orang nak berselawat, semua dihukumkan bid'ah. Tujuannya, mereka nak memutuskan ikatan kita dengan sahibun nur, dengan empunya cahaya, itu baginda Nabi SAW. Maka lantaran itu, akhir, sebagaimana pesanan guru-guru mengatakan, di akhir zaman, hendaklah kamu bersohbah, melazimi dengan salawat. Sebab tu dalam hadis yang lain juga, mengatakan, barang siapa yang selawat itu umpama zakat. Kan? Zakat yang menyucikan diri kita. Zakat ni maksudnya menyuburkan diri kita dengan selawat. Bagaimana kita nak suburkan diri kita? Dengan selawat, iaitu kita jadikan selawat itu sebagai guru pembimbing. Di akhir zaman susah kita mendapat mursyid, maka selawat itu sebagai mursyid. Lepas tu guru saya menyebut, hendaklah kamu mendampingi selawat. Bersohbah dengan selawat. Duduk dengan selawat. Berapa banyak kita nak selawat satu hari? Paling baik 1000 kali.
Atau para ulama menyebut paling common 300 kali setiap hari. Paling common juga tak dapat juga kan, sibuk sangat ke 10 kali pagi, 10 kali petang. Nabi bersabda, barang siapa yang berselawat kepadaku 10 kali pagi, 10 kali petang, orang ini layak mendapat syafaatku. Maka lantaran itu kita melazimi salawat. Insya-Allah bila rahmat turun kepada kita, segala permasalahan kita akan selesai. Sebab tu yang kita kata, saya ada tulis sehari 2 ni tentang vaksin ketuhanan. Hari ni orang sibuk nak cucuk vaksin 2 dos, 3 dos. Ni pula kata datang virus baru, tak sesuai pula dengan vaksin lama, kena cucuk pula vaksin baru. Sampai bila nak selesai? Lepas sebulan datang pula virus lain. Kena pakai vaksin baru pula. Nak kaji vaksin tu berapa tahun ambil masa? Berapa bulan? Akhirnya tak selesai. Maka vaksin penyelamat kita daripada segala ketakutan ini antaranya adalah dengan memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang berselawat kepada Nabi, apa Nabi kata? Idzan tukfa hamma. Kalau begitu, kalau kamu nak sentiasa berselawat kepadaku, maka selawat itu akan menyelesaikan segala kerisauan kamu. Menyelesaikan segala kebimbangan kamu. Kita bimbang apa? Bimbang COVID. Bimbang masalah duit. Masalah apa? Masalah dajjal. Itu semua kita bimbang. Kan? Kita dengar macam-macam agenda musuh. Kita bimbang. Maka Nabi kata, kalau kamu perbanyakkan salawat, salawat itu akan membawa kamu kepada ketenangan dan akan menyelesaikan segala masalah duniawi dan juga masalah ukhrawi. Jadi insya-Allah dengan kita melazimi akan salawat baginda Nabi SAW, kelebihan salawat sangat banyak. Kita tak perlu khawatir tentang kelebihan. Tak perlu bercerita tentang kelebihan. Kita bukan beramal kerana kelebihan. Kita beramal kerana cinta kita kepada Nabi. Ingatlah, orang yang menggantungkan dirinya dengan Nabi, mengikatkan dirinya dengan Nabi, orang ini akan mendapat rahmat Tuhan. Apa lagi kita nak kalau Tuhan sudah menjaga kita? Kita berselawat, siapa yang berselawat, namanya akan sampai pada Nabi. Istimewa ni. Saya rasa dia sangat istimewa. Kan? Nama kita disebut, nama bapa kita disebut, nama datuk kita disebut. Kalaulah kita setiap masa kita berselawat kepada Nabi, nama kita sampai. Nama sampai. Nabi dengar nama kita, nama dia asyik sampai aja. Kan? Setiap masa sampai nama dia, nama pagi sampai, tengah hari sampai, petang sampai, malam sampai, subuh sampai. Jadi bila Nabi dengar nama kita, automatik Allah juga, kita kata, menurunkan rahmat. Jadi hubungan kita dengan Nabi, bila selawat tu automatik menggabungkan hubungan kita dengan Nabi secara direct, secara live, dan juga hubungan kita dengan Allah. Jadi orang yang berselawat ni, dia tak akan terpisah dengan Nabi, dengan Allah. Bila Nabi dengan Allah sudah berada dengan kita, apa yang perlu kita khawatirkan? Apa yang perlu kita khawatirkan? Kerana kita sudah ada bodyguard yang akan menyelamatkan kita, yang akan memberi kekuatan pada jiwa kita, yang akan memberi kekuatan kepada pemikiran kita, dia akan menyelamatkan kita. Apa kita perlu takut? Itulah dia Tuhan yang akan sentiasa memberi keselamatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberi sedikit kefahaman kepada kita, dan lazimlah berselawat kepada Nabi. Teruskan berselawat kepada Nabi. Kalau berselawat tanpa cinta pun tak apa, teruskan berselawat kepada Nabi. Maka insya-Allah satu hari nanti kita akan lihat perubahan dalam hidup kita. Perubahan iman kita, perubahan takwa kita, perubahan akhlak kita, itu yang paling penting. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi keberkatan kepada kita semua, dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur yang sudi menjemput saya pada malam ini untuk kita berkongsi sama-sama akan ilmu yang para ulama telah kirimkan kepada kita. Moga-moga memberi manfaat kepada kita semua. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsira. Terima kasih Ustaz. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan itu sangat, walaupun dalam masa yang 30 minit lebih, itu sangat bermakna
dapat mengisi keseluruhan. Dia Ustaz tapau habis program-program saya sebelum ni, sebab inti kepada program akhir zaman kita, sebab ini orang menanti-nanti nak tahu apakah jenis keselamatan. Selawat banyak kali kita sebut, tapi akhirnya inilah dia penjelasan yang dinanti-nantikan. Saya nak minta izin kepada para penonton pada malam ini. Kita pun dah sampai ke 10.45, 10.30, 10.40. Jadi kita akan berselawat, langsung berselawat daripada apa yang kita dah dengar pada Ustaz ataupun Babalong sampaikan tadi. Jadi kita terus beramal, kita terus sambut, dan itulah kelebihan dan juga rahmat. Kita menanti rahmat itu. Saya tahu kat sana luar sana orang ramai yang bimbang, ramai yang ketakutan, yang masih gusar, walaupun tak takut tapi masih keliru apa yang akan mereka hadapi kehadapan ini. Dan kita duduklah atas keyakinan itu dan kita melazimi selawat. Jadi saya minta izin kepada para penonton pada malam ni, boleh tak saya minta izin kita tangguhkan persoalan, kita akhiri pertemuan pada malam ni. Saya akan bawa soalan tu nanti, saya akan jawab dalam sesi yang akan datang. Kita simpan 3 soalan yang saya janjikan tadi, kita sudahi dengan selawat sampai ke hujungnya. Dan saya sekali lagi mengucapkan jazakallah khairan kepada Babalong, sahabat saya, murabi saya yang banyak memimpin dan bertunjuk untuk sama-sama kita berjalan dalam perjalanan limpahan ini. Terima kasih banyak. Jadi insyaAllah sama-sama kita boleh minta admin untuk putarkan satu video selawat dan kita sama-sama berselawat atas Nabi SAW. Selawat yang ringkas, yang masyhur, yang sebut selawat Jibril, Ustaz. Boleh Amin? Dan kita tamat program kita pada malam ini, insya-Allah. Kita tunggu admin. Dia tengah cari ke? Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Tak ada ni. Respon admin kita di balik tabir. Sebab kita nak sungguh-sungguh dapat menghayati selawat kita pada malam ni. Macam tak ada Ustaz. Ni Ustaz nak selawat ni Ustaz. Sebab apa? Jadi mungkin kita live. Minta Ustaz pimpin selawat lah Ustaz. Sebab apa? Kita pimpin selawat, minta selawat terakhir. Itu tutup dengan selawat dan juga doa. Boleh Bapak? Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu
الله على محمد صلى 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 الله على محمد. Sebelum saya tutup dengan doa, saya tambah sikit boleh sikit. Sebelum kita tutup dengan doa, kita begini. Di zaman akhir zaman ini kita kena faham kita akan bersituasi dengan situasi fitnah, banyak betul-betul tipuan-tipuan yang berlaku. Sehari dua, seminggu dua ni kita dengar bermacam-macam netizen-netizen yang menjadi mufti, mengeluarkan fatwa di laman media sosial ni sangat banyak. Yang kadang-kala tanpa kita sedar, penulisan kita, percakapan kita itu menjatuhkan agamawan-agamawan. Apa yang saya risaukan dan rusingkan, dia seolah-olah sesuatu perkara yang kita tak sedar, kita sedang mencorak pemikiran manusia agar kita sudah tidak perlu percaya kepada orang yang membawa agama. Hingga mulalah orang-orang yang perwatakan agama mula diburukkan. Orang yang pakai kopiah, serban jubah diburukkan. Orang yang pakai purdah hari ini diburukkan. Diburukkan. Akhirnya label-melabel mula datang. Akhirnya masyarakat sudah tidak lagi percaya
sudah lagi tidak hormat kepada para ugamawan, kepada mereka-mereka yang kita kata membawa sinar agama. Ini penting. Sebab itu ni zaman fitnah ni, zaman kita tak tahu ni. Kan? Zaman fitnah ni kita tak tahu ni, memang kita perlukan petunjuk. Jadi bagaimana untuk kita mendapat petunjuk dalam ayat tadi? Kan? Wahayyi lana min amrina rasyada. Dia minta dua. Pertama diminta rahmat, yang kedua diminta petunjuk. Kan? Apa nak buat? Nak buat apa ni? Nak buat apa? Nak dalam gua ke? Nak buat apa? Di zaman ni orang keliru. Nak buat apa? Jadi kita perlu petunjuk. Jadi kita perlu cahaya hidayah. Maka cahaya rahmat itu datang juga dengan cahaya Nabi. Petunjuk juga datang dengan cahaya Nabi yang dibawa oleh cahaya Al-Mahdi di akhir zaman ini. Jadi salawat inilah dia merangkumi dua. Kamu akan mendapat rahmat dari Tuhan dan kamu juga akan mendapat irsyad. Dalam ayat yang lain di bawah dalam surah Al-Kahfi juga Allah mengatakan, kamu tengok Ashabul Kahfi ni aku selamat. Sebab apa? Dia ikut panduan aku. Dalam ayat yang lain Allah kata, may yahdillah fahuwal muhtadi. Mereka yang sudah mendapat petunjuk dari Allah, mereka akan dipimpin, mereka akan didorong, mereka akan dibantu. Sebab tu di akhir zaman ni kita kena tengok. Kalau kita rasa Tuan Khalid ini boleh bagi petunjuk kepada kita, jadi mursyid. Mursyid tentang Dajjal ni, kita kena follow Facebook dia. Mungkin di sini kita akan jumpa irsyad, petunjuk-petunjuk. Apa yang kita perlu buat? Kerana orang yang sudah mendapat mayyahdillah, Allah beri petunjuk, fahuwal muhtadi, orang yang akan dipimpin oleh Allah. Tapi wa may yudlil, siapa yang disesatkan, mana tidak diberi petunjuk, falan tajidalahu waliya, Allah sebut dua di sini. Surah Al-Kahfi juga. Kalau orang dia tak diberi petunjuk, dia buat benda tu tak ada petunjuk walaupun niat dia baik. Maka yang pertama Allah kata falan tajidalahu waliya. Dia tidak akan dapat pembantu, penolong. Allah tak akan bantu dia. Dia buat benda baik tapi tak ada bantuan Tuhan. Dia buat benda baik tapi tidak dapat meredakan kemurkaan Tuhan. Dan juga waliyan mursyida. Dia tidak akan dapat pertolongan dan dia tidak akan dapat bimbingan. Sebab dia buat bukan dengan petunjuk Tuhan. Sebab tu akhir zaman perlu dua. Rahmat perlu, petunjuk perlu. Jadi sebab tu kita mendampingi para guru. Rajin-rajinlah baca penulisan-penulisan guru-guru yang muktabar. Yang kita, moga-moga kita mendapat irsyad. Sebab akhir zaman ni, dia perlu kepada mata hati. Irsyad daripada mata hati. Yang kita dapat dari panduan guru-guru. Sebab dunia sangat menipu akhir zaman ini. Kita sudah seolah-olah kepercayaan kita tu sudah diuji sekarang ini. Sebab itulah duduk cycle yang betul, jemaah yang betul, kawan yang betul, baca penulisan yang betul-betul. Jangan meragukan iman kita, meragukan kepercayaan kita. Kerana di zaman fitnah ni kita kena berjaga-jaga. Moga-moga Allah memberi manfaat kepada kita semua. Saya doa, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya hayyu ya qayyum. Ya badi'as samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram ya zal jalali wal ikram ya zal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzu bika min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah, dengan keberkatan baginda Nabi SAW, ya Allah, turunkanlah rahmat kepada kami, ahli keluarga kami, ya Allah, sahabat-sahabat kami, anak-anak dan isteri kami, ya Allah, jiran-jiran kami, ya Allah, kampung kami, ya Allah, negeri kami, ya Allah, dunia ini, ya Allah, dengan keberkatan rahmat baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa membawa rahmat-Mu, ya Allah. Jangan jadikanlah kami orang yang membawa kemurkaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, peliharalah mulut kami, tangan kami, penulisan kami, pemikiran kami, daripada kami membawa kemurkaan-Mu, ya Allah. Jadilah setiap anggota tubuh kami untuk kami sentiasa membawa rahmat-Mu, ya Allah. Turun ke atas muka bumi ini, ya Allah.
Ya Allah, sesungguhnya pada saat yang getir ini, Ya Allah, kami tidak mengharap yang lain, mereka hanya rahmat-Mu, Ya Allah. Yang Kau titipkan rahmat-Mu melalui kekasih-Mu sallallahu alaihi wasallam, Ya Allah. Dampingkanlah hati kami, diri kami, ahli keluarga kami dengan baginda, agar kami sentiasa mendapat naungan-Mu, Ya Allah. Mendapat pertolongan-Mu, Ya Allah. Mendapat hifazah, penjagaan daripada-Mu, Ya Allah. Ya Allah, keselamatan kami dari fitnah-fitnah ini, Ya Allah. Fitnah yang datang daripada mana saja, Ya Allah. Fitnah yang Nabi sebut, fitnah itu akan datang sebagaimana cahaya matahari masuk ke dalam rumah. Dalam rumah sendiri pun ada fitnah. Di luar ada fitnah. Pergi masjid ada fitnah. Pergi supermarket ada fitnah. Pergi kantor ada fitnah. Pergi mana saja, Ya Allah, tidak terlepas daripada fitnah. Di zaman ini, Ya Allah, keselamatkanlah kami dari fitnah akhir zaman ini, Ya Allah. Dan keberkatan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Allah. Kau peliharalah iman kami, peliharalah jiwa kami, Ya Allah. Peliharalah pergantungan kami hanya kepadamu, Ya Allah. Hanya bergantung kepadamu, Ya Allah. Menyaksikanmu dalam setiap keadaan, Ya Allah. Ikatkanlah jiwa kami dengan baginda. Ikatlah kecintaan kami dengan baginda. Jangan pisahlah kami dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam apa hal sekalipun yang berlaku kepada kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah. Ya Allah, keselamatlah kami semua, Ya Allah, daripada fitnah yang besar ini, Ya Allah. Selamatkanlah Malaysia ini, Ya Allah, negara kami, Ya Allah, daripada huru-hara, Ya Allah, yang sedang ataupun yang akan dirancang untuk berlaku, Ya Allah. Kau selamatkan, Ya Allah. Kau selamatkan, Ya Allah. Kau selamatkan, Ya Allah. Bibarakati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wasallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin.